الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه ومن استنى بسنته وسلك طريقه إلى يوم الدين وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin para jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada siang hari yang berkah ini dan mudah-mudahan sudah mulai masuk bulan yang ke-4 tahun Hijri Rabiul Akhir dan mudah-mudahan kita dapat membarui iman dan takwa kita. Semoga kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, melalui mimbar khutbah pada hari ini seperti biasa merupakan satu syarat dalam rukun khutbah, iaitu bertakwa, berwasiat, berbisar, bernasihat tentang takwa. Maka bermulanya khatib untuk dirinya sendiri dan para jemaah sekalian agar kita bertakwa kepada Allah. Watazawwadu, kata Allah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kamu tambah bekalan dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Hadirin sekalian, dua perkara yang saya ingin sampaikan sebelum lanjutan isi khutbah pada hari ini. Dan kebiasaannya saya suka untuk mengingati diri saya sendiri dan para jemaah. Pertama kali, setiap kali kita hadir untuk salat Jumaat, sebelum daripada kita bertanya diri kita sendiri atau bertanya saudara kita, cerita apakah khutbah pada hari ini, tajuk apakah khutbah pada hari ini, adakah benda baru yang ada pada hari ini. Sebelumnya kita sedia mengingat diri kita sendiri, adakah kita sudah buat semua apa yang kita tahu, adakah kita sudah kerja semua apa yang kita tahu. Kerana ini merupakan satu penyakit orang alim, penyakit orang yang tahu.
Penyakit orang jahil, mungkin dia rasa kata cukup dah sekadar ni, berasa pandai dah, tak tahu pun tak apa dah. Penyakit orang yang tidak tahu, penyakit orang yang jahil. Penyakit orang tahu, selalu dia nak tahu banyak, sedangkan belum murajaah, belum muhasabah, belum berhitung sebanyak mana yang dia sudah tahu dan sebanyak mana yang dia amalkan. Jadi di sini biar kita ada tawazun, ada keseimbangan daripada apa yang kita tahu dari apa yang kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, setiap kali kita hadir Jumaat, kita pastikan niat kita, apakah khutbah hari ini boleh faedah pada kita setelah keluar daripada 2 rakaat Jumaat. Sudah kita sembahyang Jumaat, apa yang kita boleh faedah pada khutbah? Dan saya rasa mudah-mudahan yang baca khutbah juga akan boleh manfaat daripada apa yang dia sampaikan sebelumnya lagi, dan yang mendengarnya mudah-mudahan dapat manfaat, dapat faedah daripada khutbah yang dibaca. Sekiranya sudah selalu kita dengar, itu sebagai peringatan. Sekiranya itu adalah yang baru kita dengar, itu sebagai ilmu makrifah yang baru, tanggungjawabnya adalah di atas bahu kita masing-masing. Semoga kedua-duanya memberi faedah kepada kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah ingat, kerana memberi ingat itu memberi manfaat bagi orang mukmin. Mudah-mudahan kita doa semoga kita termasuk orang mukmin yang akan dapat faedah daripada 2 rakaat solat Jumaat dan 2 khutbah sebelum solatnya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, saya yakin dan saya rasa tidak ada siapa yang pernah minta nak beranak, minta nak lahir ke dunia. Tetapi sudah lahir, saya yakin juga tidak ada siapa yang berasa nak mati. Tak pernah kita nak hidup, tak pernah minta kita nak hidup, dan rasanya tak pernah kita minta untuk nak mati. Maka tanggungjawab kita sekarang ini adalah kita serahkan pada takdir Allah Ta'ala. Hidup mati adalah di sisinya. Tugas kita adalah usaha supaya menjadi hamba-Nya yang soleh. Bagaimana kita ni ada hamba yang soleh? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menyuburkan kamu, mengujikan kamu dengan hidup dan matinya. Semoga kamu tahu pilih, tahu buat yang manakah lebih baik amalannya, siapakah yang lebih baik amalannya. Kemudian setelah kita mengetahui bahawa kita dijadikan dan kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebaik-baik manusia bagi pandangan saya, sebaik-baik manusia adalah orang yang kenal dirinya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang kenal dirinya dan kenal tugas tanggungjawab. Kenal diri, kenal tugas dan tanggungjawab. Dan sebaik-baiknya lagi adalah orang yang menunaikan tugasnya dan tanggungjawabnya tidak mudarat kepada yang lain, tidak mudarat kepada yang lain, tidak menyakiti kepada yang lain. Dua perkara yang terkadang kita rasa kata sudah mencukupi, tetapi manusia dalam masyarakat kita tidak hidup seorang, kita bersama orang yang lain, kita bersama kita orang yang kuat, orang yang gagah, dan bersama kita ada orang yang dhaif, orang yang teruk. Jadi tugas tanggungjawab kita biar kena pada tempat. Dua perkara kesilapan, yang sudah tahu tugas ataupun yang jahil tidak tahu tugas, itu juga salah. Tak tahu tugas tanggungjawab. Contohnya, kita sebagai hamba Allah diberi amanah pada kita untuk nak tunaikan tanggungjawab kita. Selaku hamba Allah beribadat kepadanya, selaku ketua menjaga kepada orang yang di bawahnya, selaku guru ustaz memberi pengajaran,
selaku orang jual-jualan ataupun penjual, orang anak turakit, orang jual beli, harus betul dalam perniagaannya. Itu antara tugas-tugas. Jadi kalau menyalahi tugas itu, salahlah pula ia. Dan terkadang kita sudah menunaikan tugas kita, tapi salah juga kerana membawa mudarat pada orang yang lain pula. Macam kita baca Quran di siang malam, di waktu malam orang tidur baca Quran derah. Memang tanggungjawab kita baca Quran, zikrullah, zikir pada Allah Ta'ala. Tapi baca derah sehingga ganggu orang yang sedang tidur, ataupun kita buka di masjid speaker derah Quran, baca derah, mengganggu orang tidur, itu salah. Jadi kedua-dua ini mesti kita amat-amati. Semoga kita tidak termasuk pada orang yang cuai daripada tugas tanggungjawab kita, dan kita tidak termasuk pada orang yang tunai tanggungjawab tapi mudarat kepada yang lain. Kedua-dua ini mungkin pembahasannya, perbincangan yang agak panjang. Saya nak ringkaskan, nak simpulkan satu nuktah, iaitu tentang kesalahan kita daripada menunaikan tanggungjawab kita. Sehubungan dengan ini, suasana pada hari ini, saya rasa ada layaknya kita sebut tentang tugas kita, siapa kita dan apa tugas kita. Suasana masyarakat di hari ini, mungkin tugas kita adalah sebagai bapa sekiranya kita bapa, dan sebagai anak sekiranya kita anak. Dan ini tidak pernah terwujud. Di samping itu lagi, suasana hari ini juga pemilihan raya. Sebagai ketua, sebagai calon, sebagai pemimpin juga perlu mempelajari tugasnya, tanggungjawabnya kepada rakyat ataupun kepada yang di bawah jagaan. Mungkin itu agak bagi saya tidak ada pengalaman untuk nak menyampaikan hal tersebut. Nah, saya simpulkan di sini mengajak para jemaah hari ini untuk mengulang kaji tugas tanggungjawab kita sebagai ayah dan tugas tanggungjawab kita sebagai anak. Kerana dua permasalahan inilah yang menjadi bumi permasalahan masyarakat. Kerana kita yakin bahawa sekecil-kecil masyarakat, mana sangkum yang kecil sekali, dan perikunan terjemuat asgharu tajammu'at, yang paling kecil sekali adalah keluarga. Apabila keluarga itu salih, keluarga itu baik, insya-Allah masyarakat itu baik. Sekiranya keluarga itu tidak baik, masyarakat dah ikut sengsara. Jadi di sini marilah kita kaji, marilah kita ulang kaji. Sebab tu saya rasa mari kita ulang kaji. Bukan benda yang baru saya nak sampaikan, dan benda yang sudah lama disebut dan kita sudah tahu, kita sudah belajar. Kita ulang kaji. Selalu kita dengar para jemaah sekalian, anak deraka pada pok daripada ibu. Dan selaku tu guru pun baca ayat, baca hadis, antaranya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna ahadakum kibara ahadukum imma yablughanna 'indakum al-kibara ahadihima aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat yang selalu disebut, selalu dibaca, Allah Ta'ala telah mewajibkan bahawa kamu kena sembah hanya Dia saja, tak ada sembah orang lain. Jelas. Dan anak berkewajipan buat baik terhadap orang tua. Apabila tidak buat baik, maka syurga katanya di bawah tapak kaki ibu, ataupun izin syurga terkandung pada orang tuanya. Lalu tu siapa sebut ufin potoleh, 5 uf potoleh sebut. Jadi nampaknya si ayah selalu dia termasuk orang yang mesti ditaati, tak boleh nak deraka. Dan ini memang betul, memang wajar, dan inilah yang disuruh. Nah, ini disuruh, ini dipatuh. Bahkan pernah ada cerita Ikrimah. Nah, pernah berlaku Ikrimah tidak boleh dia nak mengucapkan la ilaha illallah kerana dia menyakiti ibunya. Kisah yang cukup panjang. Dan ini memang benar bahawa menghormati, mentaati dan buat baik terhadap orang tuanya
walaupun dia tu bukan orang Islam sekalipun, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah, dalam ayat yang lain pula. Tetapi terkadang kita lupa. Apa dia yang kita lupa? Kalaulah orang tanya kata ataupun disebut anak deraka kepada orang tua, mungkin kita kata benar tu biasa, astagfirullah, dan kita kena pakai cara usaha. Soalannya, boleh jadi ke tak kalau disebut, kalau dikata orang tua itu deraka kepada anak? Ya Allah, boleh jadi ke orang tua deraka kepada anak? Mari kita dengar kisah. Walaupun kisah ini saya tak dapati sahih sabit sampai kepada sahabat, tetapi kisah yang masyhur para khutbah, baik orang Arab sendiri, orang tempat dia sendiri pun nakal kisah sehubungan dengan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Katakanlah didatangi oleh seorang lelaki, ja'ahu rajulun faqala ya amiral mu'minin ashku ilaika 'uquqa waladi. Ya Amir Mukminin, seorang lelaki dijumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Wahai Amir Mukminin, aku nak mengaduhan anakku ni deraka kat aku. Faqala, Umar menjawab, "Itini bin, buat mari anakmu. Weh, ambil anakmu air, dia mari jumpa dengan aku." Lalu tu anak dan ayahnya mari sekali bersama lelaki-lelaki. Lalu tu Umar tanya, lima aqafta walidak, kerana apakah kamu deraka kepada ayahmu? Nak buat apa deraka kepada ayah? Si anak setelah mana Umar radhiyallahu anhu bertanya, buat apa kamu deraka kepada ayahmu? Budak menjawab, ya Amirul Mukminin, ma haqqi ala abi, ma haqqi ala wali. Apakah sifat saya, hak saya di atas bapa saya? Setelah mana Umar tanya kata, lima tahun kau abad, waktu muda kepada pokmu. Anak dia tanya kata, apakah hak saya daripada pok saya? Mana sifat saya daripada ayah saya? Bagaimana Umar menjawab? Umar menjawab kata, an yuhsin ikhtiyar ummik. Yang pertama. Yang kedua, an yuhsin ikhtiyar ismik. Dan yang tiga, an yu'allimakal Quran. Dan dalam satu riwayat, an yu'allimakal kitab. Tiga perkara yang Umar jawab tentang sifat hak anak. Hak pok kena beri, ayah kena beri, ayah kena memenuhinya. Yang pertama Umar kata, kena pilih mak yang molek, ibu yang molek, ibu yang salihah. Pilih ibu lagi, belum beranak lagi, pilih ibu yang molek dah. Tu sifat hak anak. Jadi kita ulang kaji, adakah kita pilih ibu yang salihah untuk nak penggo anak kita? Jatuh. Yang kedua, bahawa kena tak nama molek, tak nama anak tu nama molek, panggil nama yang molek, yang baik. Nah, kita kembali pada kita. Adakah kita tak nama comel anak kita, nama molek, panggil dia kita comel, panggil kita molek. Nama Abdullah, kita panggil Abdullah ya, panggil Abdullah ke panggil Poklah. Nama Muhammad ke kita panggil Pokmat pada kita. Sebelum pada orang lain, orang kampung nak panggil anak kita lagi dengan gelar-gelar yang tak molek. Itu sifat hak anak kita yang kita kena beri, kita kena jaga. Dan yang tiga, kena mengajar Quran. Kena ajar Quran kepada anak. Ni sifat hak anak daripada pok. Kita tanya kita pula, sudahkah kita ajar anak kita Al-Quran? Berapa kalimah, berapa huruf yang sudah kita ajar anak kita? Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai minal jinnati wan nas. Pernah tak? Ataupun sekadar qul huwallah, ataupun sekadar qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Kalau kita tak boleh, adakah kita peduli anak kita untuk belajar dan mengerti Al-Quran? Jadi tiga perkara ni mencukupi bagi Umar untuk nak kata intalik,
intalik faqad aqabta waladak qabla an ya'uqaq. Sesungguhnya mung cecek pasi bapak si ayah, mung telah deraka pada anak mung sebelum pada anak mung deraka ke mung lagi. Astagfirullahalazim. Jadi dalam masyarakat kita, berapa keluarga kita kira si ayah, si bapa, si ibu deraka kepada anak sebelum anak deraka kepada ibunya. Ini yang perlu kita kaji. Ini yang perlu kita muhasabah. Mungkin kita tak mana, bukan semua alim. Si ayah jelas bukan semuanya ngaji habis ataupun habis penjatri, penjatuh, penjahit, bukan semua. Tapi kesedaran untuk nak bawa ajaran Islam kepada anak mesti ada. Mesti ada cadangan. Kalau tidak, mungkinnya kita tidak ada beza dengan orang yang lain. Dalam cerita itu tadi, apakah kesalahan si bapa? Si bapa pilih isteri, pilih isteri yang tidak salihah. Dan si bapa letak nama anak, anak tak comel. Dalam riwayat kata letak anak nama Ju'lah. Ju'al ni mana sejenis binatang, sejenis serangga. Sejenis serangga yang mana suka makan apa, kalau kita mudah-mudah makan daripada apa yang keluar daripada punggung lembu. Tak nama anak dia. Jadi cukup memadailah kita selaku orang tua untuk mengulang kaji apakah yang sudah kita beri pada anak kita. Kalau itu tidak heran, kalaulah berlaku dalam masyarakat, anak tidak sedek di rumah. Anak tak suka duduk dengan ayah, tak suka duduk dengan ibu. Kalau apa kita sudah pelik, gapo anak panggil kita, panggil ayah kau, panggil apa kau panggil gapo dia? Kau panggil Jim Maju. Jim Maju pelik dah misalnya. Kau panggil gapo dia? Itu perlu kita muhasabah bersama. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi bekalan bagi kita, murajaah bagi kita, wajib manzili kita kata. Jadi kambang bagi kita, sama-sama kita bagaimana memperbaiki rumah tangga kita pertama kali, kemudian masyarakat seterusnya. Itulah saya rasa apa yang dapat saya sampaikan untuk muhasabah, untuk murajaah apa yang sehubungan dengan kehidupan kita. Moga-moga kita dapat memperbaiki masyarakat kita melalui rumah kita dulu, melalui suasana di rumah kita dulu, biar jadi betul dan salihah. Dan insya-Allah masyarakat kepada jiran tetangga kita dan muban dan juga tambun apa seterusnya akan jadi baik. Itulah aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahu barakatuh fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri wal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahalazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyil karimil Mustafa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian, sekali lagi melalui mimbar Jumaat pada hari ini, khotib berpesan untuk dirinya sendiri dan para jemaah sekalian agar kita takwa kepada Allah Ta'ala, minta hidayah kepada Allah Ta'ala untuk suluh kita pada jalan yang lebih baik lagi. Kerana itulah jalan kebahagiaan bagi kita orang mukmin yang hidup dunia hanya sementara, akhiratlah tempat yang sejatinya, tempat hakikinya. Sebagai sambungan daripada khutbah yang pertama untuk menutup di sini, dua tempat yang ingin saya mengulang kaji bersama. Kesalahan ataupun kelalaian orang tua terhadap anaknya, dua perkara, dua sudut. Yang pertama sudut tarbiyah yang kita sudah sebut saat ini, sudut tarbiyah, jaga, pera,
Bukan sekadar kata beri makan ni, itu dapat sedekah dah. Niat dia baik, insya-Allah taala duit yang kita bagi pada ahli kita, bagi pada anak kita adalah sedekah. Adalah ada setiap dinar. Kalau bahasa Melayu kita tiap kop. Nah, tiap kop, tiap setel, tiap ria yang kita bagi pada anak kita, adik kita, biar kita niat ikhlas kerana Allah, itu menjadi sedekah pada kita. Nah, saya rasa di sini masyarakat tidak ada kurangnya. Bahkan anak kita agak terlalu mewah, lebih mewah daripada anak-anak Islam kita, anak-anak saudara kita di Palestin, lebih mewah daripada anak-anak ikhwah kita di Suriah, lebih mewah daripada anak-anak ikhwah kita muslimin di Rohingya dan seterusnya. Dan mungkin lebih mewah daripada saudara-saudara kita yang di kampung, di desa yang kita tak pernah ziarah. Nah, rasanya tak kurang. Apa yang kurang adalah tarbiyah. Bagaimana kita cuba winapok kata, dalil-dalil kata kita jaya tarbiyah, mudah-mudah anak suka nak duduk dengan kita. Dan anak suka nak kecek, nak tanya, nak gapo panggil, nak bincang, nak periksa ha-ha gapo dengan kita. Dan anak tak segan untuk nak pucuk tangan kita. Cik kata tarbiyah kita comel. Belum pada pergi pada mengajar gapo dia lagi, top sekolah mana, belum situ lagi. Kerana benda ni benda tak ada sakut dengan kurikulum, tak ada sakut dengan laksu sekolah. Bagaimana mana kita nak bagi anak kita tu setiap kali dia nak keluar ataupun dia kelik jumpa kita, dia rasa gembira, dia rasa senyum. Itu bermula dengan kita sendiri lah. Kita sendiri dengan ayah dulu mana-mana, dengan pok kita, dengan ayah kita. Kalau dah tak ada comel tu, anak kita selaku pok dia hari ni kena beki betul-betul. Kita bakal beki demi anak kita dan demi cucu kita. Nah, satu hal tarbiyah. Yang kedua yang saya rasa, saya rasa boleh jadi kena, boleh dia tak kena. Silap di segi makin ni. Silap di segi makin ni kan baripho. Makin ni pasal makin ni hok mulut. Minum makin ni pasal su. Pasal apa pasal su. Baripho tangsi. Kedua-dua ni bagi saya lah, pandangan saya masih didapati di sana ada tempat-tempat yang kita perlu perbaiki. Kita mungkin pandai duit. Saya kat anak duit. Tapi jaga kita nak ajar anak kita beli tu dah beli tu. Terkadang anak kita makin sampai benda yang syubhat ataupun benda yang haram. Sampai lagi kepada dadah. Jadi benda ni sangat besar kesan dia terhadap hidup kita sendiri. Dan kita ayah sendiri terkadang kita sendiri beribuk benda yang tak molek depan anak kita. Ingatlah para jemaah sekalian, Adam alaihissalam keluar dari syurga, adakah kerana sebuah berhala? Adakah kerana dia sembah kepada etika? Kata iblis itu sayang dia. Adakah dia ingkar, tak percaya kata Allah itu Tuhan dia? Tidak. Apa kesalahan Adam keluar daripada syurga? Salah beribuk, silap makan. Bukan silap akidah, bukan silap sunnah, silap makan. Lalu itu kita mengulang kaji kita sendiri, bagaimana kita makan menjadi betul, supaya anak kita juga makan betul, makan benar, makan benda yang halal. Kita terima kasih kepada bahagia-bahagia ataupun pihak-pihak ungkon-ungkon yang usaha menjadi kata makan yang itu halal. Kerana apa? Di beberapa hadis yang ada dalam kesempatan ini saya sebut satu hadis saja. Ada yang diriwayatkan pada Imam Tirmizi dan juga Ibnu Hibban, kullu lahmin nabata min suhtin, dari riwayat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging kita yang tumbuh daripada benda haram, fannaru aula bih, maka neraka yang sesuai bagi dia pertama kali. Haram daripada mana? Makan molek dah, kita beli nasi kabu, tak ada beli barang haram. Ya betul, tapi dari mana kita boleh duit? Hasil pada mana boleh duit? Sumber duit kita boleh mana? Perniagaan betul dengan syarak, kekayaan kita keluar zakat, hasilnya kita betul dengan syarak, kita boleh ambil titik peluh kita ataupun hanya kita beberapa hal yang boleh ambil laba hasil pada keringat
hasil daripada satu kezaliman yang berlaku di kalangan umat yang bukan Islam. Itu perlu kaji. Kerana ada lain yang tidak sempat saya bawa di sini. Orang yang masuk makannya dia daripada benda haram, doa tidak mustajab. Sebenarnya cerita orang musafir tu lah. Cerita orang musafir jauh tu, sak-sak kepala dia habis berdebu, tapi minta doa, ya Rab, ya Rab, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil harami, wa syarabal harami. Semua tu anna yustajab. Jadi ini ada hubungi. Marilah kita bagi, kita bagi bersama keluarga kita, cuba cek tengok dalam keluarga kita, dapur kita tu gapo agak kata boleh mengelak daripada benda yang syubhat, benda yang tidak halal, cuba kita hindarkan, kerana ini adalah kebahagiaan keluarga kita sendiri di dunia dan juga di akhirat. Itulah lebih kurangnya, dan saya minta maaf sekiranya terkasar, dan saya doa semoga apa yang saya sampaikan saya pertama kali dapat faedahnya, dan para jemaah insya-Allah taala mudah-mudahan kita mendapat keridaan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wajma' kalimatahum wansurhum 'ala 'aduwwika wa 'aduwwihim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan salihan. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma irfa' al-islam wal muslimin. Allahumma hdina subulas salam. Allahumma hdi syababana. Allahumma hdi syababana ya arhamar rahimin. Irhamna. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.